Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nusalli wa nusallim ala Sayyidina wa Habibina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bidah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa la tu'assir alaina wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah taufik hidayah Allah, pada malam ini kita dapat sama-sama hadir ke rumah Allah ini, solat maghrib berjamaah, dan seterusnya duduk di dalam majlis kuliah tafsir. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam majlis ini dapat menambahkan ilmu pengetahuan, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, pahala berada di dalam taman syurga. Itulah majlis ilmu di muka bumi ini. Pada malam ini kita lanjutkan perbincangan kita mengenai surah Ar-Rum. Kita berada pada muka surat 406 Al-Quranul Karim, bermula daripada ayat yang ke-22. Pada kuliah yang terdahulu, kita telah berhenti pada ayat yang ke-21, di mana Allah menyebutkan di antara ayat-ayat, yakni tanda-tanda kekuasaannya. Kita membaca ayat-ayat yang bermula dengan wa min ayatihi. Wa min ayatih artinya dan daripada tanda-tanda kekuasaan Allah, atau dengan kata lain daripada ayat-ayat Allah di muka bumi ini. Jadi ayat-ayat Allah ini ada dua macam. Yang pertama ayat makru'ah, ayat yang boleh dibaca, yaitulah Al-Quran wal hadis. Al-Quran dan hadis dinamakan sebagai ayat Allah. Al-Quran kalam Allah, hadis Nabi adalah perkataan, perbuatan dan takrir daripada Rasulullah, pengakuan daripada Rasulullah yang juga merupakan tanda datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ayat mangzurah. Itulah ayat yang boleh dilihat. Ciptaan langit bumi, bintang bulan, lautan dan segala alam cakrawala ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah yang boleh dilihat. Maka itulah ayat-ayat mangzurah. Apabila Allah menyebutkan dan daripada tanda ayat-ayat kekuasaannya, daripada tanda-tanda kekuasaannya itu, maka Allah mengajak kita untuk berfikir. Allah mengajak kita untuk berfikir, kerana tidak boleh berfikir melainkan orang yang boleh memahami ayat-ayat Allah ini. Kita lanjutkan kepada ayat yang ke-22. Allah menyebutkan wa min ayatihi khalqus samawati wal ard, dan daripada tanda-tanda kekuasaan Allah ialah kejadian 7 petala langit. As-samawat maknanya langit-langit. Langit-langit ini maksudnya ada 7 petala. Sab'a samawat. Wal ard, dan juga bumi.
Bumi juga ada 7. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat lain, menyatakan bumi juga seperti langit, ada 7 lapisan. Waqtilafu alsinatikum, dan perbezaan alsinah, yakni bahasa kamu. Jadi manusia mempunyai bahasa yang berbagai-bagai, dan ini merupakan tanda kekuasaan Allah. Allah menciptakan manusia tidak sama dari segi bahasanya. Alsinah artinya lidah. Lidah-lidah kamu, dan lidah itulah yang digunakan untuk menuturkan bahasa. Kadang-kadang bahasa sama tetapi slang pula berbeza. Ini juga merupakan perbezaan alsinah, perbezaan lidah. Kedah sama Kedah, di Kedah saja berpecah kepada beberapa logat. Logat orang Baling lain, logat orang Kulim lain. Apalagi di antara negeri-negeri Kedah, Kelantan, Perak dan sebagainya. Ini semua merupakan perbezaan yang Allah ciptakan. Jadi para ulama berbeza pandangan tentang apakah bahasa yang pertama muncul di dunia. Ada di kalangan ulama mengatakan bahasa pertama yang muncul di dunia adalah bahasa yang dituturkan oleh Adam alaihi salam. Pendapat pertama mengatakan bahasa Adam adalah bahasa Arab, kerana Adam itu berasal dari syurga, dan bahasa syurga adalah bahasa Arab. Namun ada pandangan mengatakan bahawa bahasa Nabi Adam sebenarnya adalah bahasa Suryani. Bahasa Suryani sesuai dengan bahasa Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, nabi-nabi yang awal. Mereka ini berbahasa Suryani. Mereka tidak bercakap dalam bahasa Arab. Maka terdapat pandangan mengatakan bahasa Nabi Adam itu bahasa Suryan. Bahkan ada yang mengatakan Nabi Adam bercakap semua bahasa. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha, kata Allah. Dan Allah mengajar Adam asma', yakni nama-nama semuanya. Artinya Allah mengajar Adam bahasa-bahasa semuanya. Nak panggil apa barang ini benda ni nama apa, ini semua bahasa. Jadi mereka berhujah mengatakan Adam memiliki semua bahasa, sehingga para malaikat tidak dapat mengalahkan Nabi Adam. Apabila mereka mempersoalkan kenapa Allah menciptakan Adam, lalu Allah pun mengajar Adam al-asma'a kullaha, semua nama-nama, yakni semua bahasa. Summa aradahum, kemudian Adam membentangkan kebolehannya kepada para malaikat. Dan para malaikat pun akhirnya mengalah dan mengatakan subhanak, maha suci engkau. Kemudian bahasa itu berkembang bersama berkembangnya manusia. Apabila manusia berbeza tempat dan persekitaran, maka bahasanya pun menjadi berbeza. Hal ini berlaku dalam proses ribuan tahun. Jadi bahasa berkembang di seluruh dunia kerana manusia telah berpencar di alam ini, dan manusia mengalami perbezaan persekitaran, pergaulan, menyebabkan mereka berbahasa dengan bahasa yang berbeza. Ada bangsa dalam dunia yang bercakap dengan bahasa yang laju, sukar nak dipaham kan? Kita dengar tak faham. Bangsa-bangsa sebelah sebelah negara-negara Balkan, negara Kazakhstan kan? Kita dengar pun susah nak faham kan? Susah nak belajar. Susah nak sebut kan?
Kalau bahasa orang putih boleh lagi kan. Tapi bahasa-bahasa sebelah Balkan, di tempat pergunungan, Rusia, Kazakhstan, Turkmenistan, ini bahasa-bahasa yang keras sesuai dengan bentuk muka buminya yang bergunung ganang. Kita orang Melayu rantau pulau, kawasan berair, kawasan hijau. Kawasan ini membentuk kita punya percakapan. Bahasa kita pun jadi landai. Bahasa kita pun jadi lemah lembut. Sebagaimana lemah lembutnya persekitaran kita. Jadi demikianlah pengaruh persekitaran kepada bahasa. Kata Allah lagi, wa alwanikum, dan Allah menciptakan kamu berbeza warna. Warna pada dasarnya manusia, warna asalnya adalah putih, hitam dan merah. Sebagaimana Nabi sebut di dalam sebuah hadis bahwa manusia diciptakan daripada tanah yang berwarna merah, hitam dan putih. Dan ada yang di antara baina di antara semua warna itulah. Jadi warna-warna teras manusia ni hitam, putih dan merah. Daripada tanah yang berbeza warna, maka daripada tanah yang berbeza warna itulah terciptanya manusia. Ada manusia yang berwarna kemerah-merahan kerana dia datang daripada tanah yang berwarna merah. Ada manusia yang warnanya hitam kerana dia datang daripada tanah yang berwarna hitam. Demikianlah ada orang yang putih kulitnya kerana dia datang daripada tanah yang berwarna putih. Dan ada yang orang yang warna di antara semua itu. Seperti kita lah, sawa matang kan. Ini sebab kita datang daripada tanah yang berwarna demikian. Kerana apabila Allah memerintahkan ambil tanah untuk cipta Adam, maka tanah yang diambil itu bercampur semua. Ada tanah yang pelbagai warna. Tanah yang mana yang akan datang pada kita? Maka itulah yang akan membentuk kulit kita. Bahkan dalam beberapa riwayat yang lain menyebutkan tanah itu asal daripada mana? Maka disitulah kelak kita akan kembali. Misalnya kalau kita badan kita ini datang daripada tanah Madinah contohnya. Ke Madinah lah kita nanti. Kita akan mati di Madinah, dikebumikan di Al-Baqi' ke atau mana kan. Kalau kita berasal daripada Afrika, tanah kita kulit sawo matang tapi Afrika asalnya, kita akan kembali ke Afrika. Bagaimana kembali? Allah Maha Kaya. Allah boleh merancang pelbagai cara untuk membawa kita kembali ke tempat di mana tanah asal kejadian kita. Inna fi zalika laayatin lil alimin. Sesungguhnya kata Allah, yang demikian itu merupakan tanda-tanda untuk fikir, untuk tafakkur bagi orang yang mengetahui. Orang yang tahu rahsia di sebalik semua ini, dia boleh berfikirlah. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar. Dan di antara tanda kekuasaan Allah juga adalah manamukum bil-lail, tidurnya kamu di malam hari, wan-nahar, dan juga siang. Maknanya tidur malam, tidur siang ni, malam dan siang Allah cipta untuk tidur. Ada orang tidur di waktu malam dan ada orang tidur waktu siang. Jadi bukanlah malam sahaja yang Allah cipta untuk tidur, tetapi Allah ciptakan tidur itu pada waktu malam dan juga siang. Kerana berbeza manusia, maka berbezalah tidurnya. Ada orang berjaga di malam hari dan dia tidur di siang hari. Ada orang sebaliknya. Sebab itulah Allah menyatakan, dan di antara tanda kekuasaannya adalah tidur kamu di malam dan siang. Wa bitigaukum min fadlih, dan juga mencari rezeki, yakni mencari rezeki di malam dan siang. Ada orang cari rezeki waktu malam, ada orang cari rezeki di waktu siang. Jadi inilah kepelbagaian. Allah nak cerita dalam ayat ini, sebenarnya ayat sebelumnya ada ayat ini, kepelbagaian, diversity. Manusia ni berbagai-bagai.
Dan kepelbagaian ini adalah ciptaan Tuhan. Kita tidak boleh menolak kepelbagaian. Kita kena terima bahawa ini adalah ciptaan Tuhan. Macam mana kita terima aku bangsa Melayu, dia bangsa Cina, dia bangsa India. Tidak boleh kita mencela sesuatu yang berbeza daripada kita. Kerana perbezaan itu adalah ciptaan Tuhan. Manusia tidak boleh memilih apa yang dia mau jadi. Dia nak pilih, aku nak pilih warna putih kulitku. Tak boleh. Ini adalah ketentuan Tuhan. Aku nak pilih, aku lahir sebagai berbahasa Inggeris. Tak boleh. Dia dah lahir berbahasa Melayu, dia akan berbahasa Melayu. Cuma dia boleh belajar kan. Dia boleh belajar. Macam juga orang yang berlahir kulit putih, kulit hitam, dia boleh putihkan kulit dia dengan cara-cara tertentulah. Boleh. Tetapi dia tidak boleh mengubah sepenuhnya. Inna fi zalika laayatin liqaumin yasmaun. Sungguhnya pada yang demikian itu adalah tanda-tanda kekuasaan bagi orang yang yasmaun, yang mau mendengar. Baik, Allah menyebutkan dalam ayat ini bahawa ada orang tidur di malam hari dan ada di siang hari. Jadi kita disuruh untuk tidur di malam hari. Seboleh-bolehnya kita tidur di malam hari lah. Wa ja'alnal laila libasa, kata Allah. Allah menciptakan malam sebagai penutup. Jadi tidur malam merupakan tidur yang paling baik berbanding tidur siang. Pun begitu, tidur siang juga ada masa-masa yang baik. Sebagaimana dalam sunnah baginda Rasulullah ada tidur yang dipanggil tidur qailulah. Tidur qailulah merupakan tidur di pertengahan siang. Kata As-San'ani dalam Subulus Salam, tidur qailulah itu adalah tidur di pertengahan siang. Walaupun pada ketika itu dia tidak tidur. Dia istirahat di pertengahan siang, dia kata. Walaupun dia tidak disertai dengan tidur. Dia berehat sekejap di pertengahan, di tengah hari. Walaupun dia tidak tidur ketika itu, dipanggil qailulah. Tak mestinya tidur. Baring, pejam mata, celak-celak, kemudian zuhur. Dia pun bangun mayang zuhur. Dah dapat dah sunnah qailulah. Para ulama, para ahli fiqh berbeza pandangan tentang had masanya. Bilakah yang dikatakan tidur itu tidur qailulah? Maka sebahagian daripada para fuqaha mengatakan tidur qailulah itu adalah sebelum gelincir matahari. Ini sebelum masuk zuhur. Dan sebilangan yang lain pula mengatakan tidur qailulah itu adalah selepas zuhur. Ini bukan satu pandangan lah. Bukan tidur sebelum zuhur itu saja qailulah. Selepas zuhur pun ada pandangan para fuqaha mengatakan ia adalah tidur qailulah. Kata Khatib Asy-Syarbini, tidur qailulah itu sebelum gelincir matahari. Kata Al-Manawi, tidur qailulah itu adalah tidur di pertengahan siang. Ketika mana gelincir matahari, sama ada sebelumnya atau selepasnya. Pada saat gelincir matahari, sebelum gelincir ataupun selepasnya, maka kata Al-Manawi, ia adalah tidur qailulah. Al-Badrul Aini mengatakan tidur qailulah itu adalah tidur pada waktu zuhur. Tak kira lah masa mana. Masuk jam waktu zuhur, dia tidurlah jam 2, jam 3, jam 4. Sampai waktu asar. Ini dia luas sikit. Maka pandangan yang ditarjihkan di antara semua ini adalah berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam hadisnya dan juga Muslim. Dalam hadis Bukhari dan Muslim daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu katanya, "Ma kunna naqilu wa la nataghazza illa ba'dal jum'ati fi ahdin nabi." Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, lafaz Muslim. Hadis sahih. Kata Sahal bin Sa'ad,
kami pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengambil qailulah dan tidak makan tengah hari melainkan selepas solat Jumaat. Dia punya dalil ya kan. Sebab kita mengambil pandangan yang mengatakan qailulah ni yang paling rajih selepas zuhur. Sebab riwayat daripada Sahal bin Sa'ad mengatakan bahawa mereka pada zaman Rasulullah biasanya mereka akan tidur qailulah dan juga makan tengah hari selepas sembahyang Jumaat. Sebab apa kita makan lepas Jumaat? Kalau makan sebelum Jumaat mengantuk kan. Mari dalam keadaan kenyang dengan khutbah tidur. Dia boleh mempengaruhi kita punya mengantuklah. Sebab itulah menjadi sunnah para sahabat di zaman Rasulullah tidur selepas Jumaat. Makan tengah hari selepas Jumaat. Dua benda ni. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah bersabda, "Kilu fa inna syayatin la takilu." Tidurlah oleh kalian qailulah. Sesungguhnya syaitan tidak suka tidur qailulah. Syaitan ni dia tak suka qailulah. Jadi kita nak beza dengan syaitan. Jadi prinsip Islam ni, apa yang syaitan tak suka, tu yang kita buat kan. Apa yang syaitan suka kita buat. Kita tak buat. Syaitan tak suka makan dengan tangan kanan. Dia suka makan dengan tangan kiri. Nabi kata makanlah dengan tangan kanan. Sesungguhnya syaitan makan dengan tangan kiri. Sebab Islam datang dengan membawa perbezaan. Bukan saja dengan syaitan, bahkan dengan orang-orang yang bukan Islam kita harus menunjukkan perbezaan. Nabi SAW telah menyebutkan dalam hadis, "Man tasyabaha bil qaumi fahuwa minhum." Nabi beri amaran, siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia macam kaum itulah. Jadi siapa yang menyerupai syaitan, maka dia adalah seperti syaitan. Siapa yang menyerupai kaum kafir dalam satu perkara, maka dia macam kaum itulah. Sebab itulah Nabi melarang kita menurut kaum-kaum kafir. Ketika mana seorang pengikut Bazan ni gubernur Yaman yang duduk di bawah pemerintahan negara Parsi, yang pernah saya sebutkan sebelum ini dalam kisah di awal surah Ar-Rum. Bazan telah hantar 2 orang laki-laki untuk tangkap Nabi, nak dipersembahkan kepada Raja Parsi. Kerana Nabi ni hantar surat ke Raja Parsi, Raja Parsi marah. Datanglah 2 laki-laki pengikut Bazan, gubernur Yaman bagi pihak Parsi, dengan misai yang panjang. Misai dia panjang, janggut tak ada. Ini budaya Parsi. Maka Nabi berpaling daripadanya. Sehingga Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis, Nabi kata, panjangkan janggutmu, pendekkan misai. Sebab apa? Nak bezakan orang Islam daripada orang kafir. Orang Parsi panjang misai, janggut potong. Jadi artinya Islam datang bawa perbezaan. Bawa perbezaan dan mewujudkan perbezaan antara kita dengan kaum yang kafir, apalagi syaitan. Maka tidur qailulah merupakan suatu syiar perbezaan antara kita dengan syaitan. Kata Khatib Asy-Syarbini, disunatkan bagi orang yang ingin bertahajud di malam hari untuk tidur qailulah. Ia merupakan tidur sebelum zuhur, kata Khatib Syarbini, pendapat dia. Saya sebut tadi ada banyak pendapat, ada 2 pendapat yang berbeza. Khatib Syarbini memilih tidur sebelum zuhur. Ia merupakan sahur, kedudukannya seperti sahur bagi orang yang berpuasa. Kalau orang puasa dia nak sahur, maka orang yang nak tahajud dia kena qailulah. Sahur itu sunat bagi orang berpuasa, maka qailulah itu sunat bagi orang yang bertahajud. Kata Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, anak kepada Imam Ahmad bin Hanbal, meriwayatkan hal bapaknya, itu Imam Ahmad bin Hanbal. Anak dia bernama Abdullah, juga seorang ulama yang hebat. Dia mengatakan, kana abi yanamu nisfan nahar syitaan kana au saifan. Dia kata, bapakku Imam Ahmad bin Hanbal sentiasa tidur di pertengahan siang,
Sama ada ketika itu musim sejuk ataupun musim panas. Tak kira musim sejuk atau panas, tidur. Jadi dalam Quran sendiri Allah menyebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 24, Allah menyatakan ashabul jannati yawma idzin khairum mustaqarran wa ahsanu makilah. Para ahli syurga pada hari itu, yakni pada hari akhirat nanti, mereka mendapat tempat kekal yang terbaik dan juga tempat kailulah yang terbaik. Ahsanu makilah artinya tempat kailulah. Maka para ulama tafsir mengatakan kailulah para ahli syurga itu adalah istirahat. Kerana ahli syurga tidak tidur. Tidur itu adalah saudara mati. Jadi mati tak ada dalam syurga. Orang masuk syurga takkan tidur. Yang mereka ada adalah kailulah. Maka sebab itulah kailulah ini bukan bermakna tidur. Kailulah adalah istirahat. Sama ada tidur atau tidak, itu tak penting kan? Yang penting istirahat. Itu bermakna dia telah mendapat kailulah. Maka ahli syurga yang dikatakan sebaik-baik kailulah, mereka beristirahat di tempat yang terbaik. Dalam sebuah hadis diriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, katanya, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang ke rumah Sayyidina Ali dan Fatimah melawat. Maka Nabi Muhammad pun masuk ke dalam rumah Fatimah. Dan dia pun bertanya kepada Fatimah, "Mana anak saudaramu? Mana anak saudaramu? Aina ibnu ummik? Mana anak pakcikmu?" Jadi sebenarnya Ali ini adalah anak pakcik Nabi. Tapi Fatimah adalah anak kepada Nabi. Maka dia pangkat dia macam Tok Wan kan? Tok Wan. Anak Tok Wanmu, anak Tok Wan saudaramu. Jadi Abu Talib itu adalah Tok Wan saudara. Jadi bahasa Arab dia tak ada istilah Tok Wan saudara ni. Semuanya anak pakcikmu. Nabi tanya, "Di mana anak pakcikmu?" Lalu kata Fatimah, "Az-Zahra," dia kata, "di antaraku dan di antaranya ada satu masalah." Lalu dia marah kepadaku. Lalu dia keluar dan dia tidak kailulah di rumah. Maknanya Ali ini biasa kailulah di rumah. Daripada perkataan Fatimah ni, dia kata dia keluar dan tidak sempat kailulah. Ali ini dia berkailulah di rumahnya. Hari itu dia keluar kerana marah, kerana dia bergaduh dengan Fatimah. Fatimah dengan Ali pun ada peperangan kan? Ada apa? Ada sengketa, ada pergaduhan juga. Bukan hidup aman damai tanpa perselisihan. Ini contoh kan? Bagaimana perselisihan keluarga ini merupakan lumrah. Anak Nabi pun ada, Nabi sendiri pun ada kan? Apalagi kita. Lalu kata Rasulullah SAW kepada satu orang itu adalah Sahal bin Sa'ad. Dia kata, pergi cari di mana dia. Maka orang Sahal bin Sa'ad pun datang, "Ya Rasulullah, huwa fil masjid raqid." Dia duduk di masjid sedang tidur. Tak dapat tidur di rumah kailulah, dia pergi tidur kailulah di masjid. Jadi sahabat itu datang balik beritahu Rasulullah, dia ada kat masjid, "Ya Rasulullah, dia tengah tidur." Maka Nabi SAW pun pergilah ke masjid dan dia mendapati Sayyidina Ali tengah berbaring di masjid. Dan dia berbaring sehingga selendang dia punya ridak ni, selendang lah, kain yang letak kat bahu kan, jatuh dan terkena pasir. Maka Rasulullah SAW pun membangkitkan Sayyidina Ali sambil menyapu pasir di badannya. Lalu berkata, "Kum ya Abu Turab, kum ya Abu Turab." Bangunlah wahai Abu Turab. Abu Turab ni bapa pasir. Dia punya nama, maksud dia bapa pasir, bapa tanah. Maka dapatlah Ali ini gelaran Abu Turab. Dengan panggilan Nabi itu, Sayyidina Ali pun mendapat suatu gelaran istimewa yang dipanggil sebagai Abu Turab, bapa tanah. Jadi inilah gelaran yang paling disukai oleh Ali di antara semua gelaran. Semua orang gelar apa saya disuka ni? Abu Turab. Sebab Nabi gelar dia. Jadi ini cerita macam mana Ali dapat gelaran Abu Turab.
Tetapi kalau kita tengok perkataan kaum Syiah ni mereka selalu mentahrif, menyelewengkan nas. Dia kata kenapa Ali digelar Abu Turab? Mereka lupakan kisah ini. Kisah ini mereka pejamkan mata dan mereka tak percaya sebab ini riwayat dalam hadis ahli sunnah. Mereka kata Ali digelar Abu Turab kerana pada hari akhirat nanti manusia pada hari itu melihat, orang-orang ahli sunnah pada hari itu akan melihat bagaimana layanan baik yang diterima oleh para Syiah. Kata orang Syiah ni, orang-orang Syiah mendapat tempat yang mulia pada hari akhirat. Ketika itu ahli sunnah pun berkatalah, ya laitani kuntu turaba. Ya laitani kuntu turaba. Aduhai, alangkah baiknya kalau kami menjadi turab. Jadi pengikut Ali ini dipanggil turab. Sebab mereka mencintai dan mengikut Ali, menyokong Sayyidina Ali, mereka dipanggil turab. Maka ahli sunnah pun katalah, ya laitani kuntu turab, alangkah baiknya kalau aku jadi turab juga. Ini penyelewengan maksud daripada perkataan Allah, kalam Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya perkataan itu bukan begitu ceritanya kan. Ceritanya sebab manusia tengok binatang. Binatang semua jadi tanah. Allah bangkitkan kambing, lembu. Lembu yang tak bertanduk dengan lembu yang bertanduk bangkit balik, diadili. Dulu kambing yang bertanduk, tanduk kambing yang tak bertanduk. Hari itu Allah bangkitkan kedua-dua kambing ni yang dulu bergaduh menzalimi kambing yang lain, diadili. Tanduk diberikan kepada yang tak ada tanduk, tanduk balik. Dah semua selesai, binatang tadi pun jadi tanah. Manusia yang melihat hal keadaan itu pun berkatalah, ya laitani kuntu turab, alangkah baiknya kalau aku pun jadi tanah. Jadi tanah tak payah masuk neraka. Jadi itu asalnya, tapi mereka telah mengubah. Golongan Syiah telah mengubah makna ayat itu kepada apa yang mereka pegang. Baik, dalam hadis yang saya bacakan tadi menyebutkan bagaimana Sayyidina Ali biasa qailulah di rumahnya. Dan hadis tadi juga menyebutkan bahawa kita boleh ambil qailulah di masjid. Bila pergi tidur kat masjid, tidak ada larangan untuk tidur di masjid. Kerana Sayyidina Ali tidur qailulah di masjid. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi apabila kita tidur, banyaklah hadis-hadis Nabi yang mengajarkan kita bagaimana adab-adab untuk tidur di malam hari. Saya nak sebutkan pada malam ni satu. Ada beberapa amalan lah. Amalan yang mudah kita amalkan. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi SAW apabila dia nak tidur, dia pergi ke katil untuk tidur. Pada malam hari dia merapatkan tangannya. Jama'a kaffaihi, dia merapatkan tangannya. Kemudian dia membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian dia meludah. Ludah yang tidak keluar air lah. Ludah itu ludah nafasa, arti ludah yang hembus. Dia menghembuskan ke tapak tangannya. Kemudian dia menyapu dengan tangannya itu seluruh jasadnya. Bermula dari kepalanya, wajahnya, sehinggalah ke seluruh jasadnya. Dan dia melakukan hal itu 3 kali. Jadi inilah cara Nabi beramal sebelum dia tidur. Ada banyak yang lain. Jadi kita ambil satu tu untuk amalan tidur di malam hari. Baik, kita tengok ayat seterusnya. Ayat yang berikutnya Allah berfirman lagi, wa min ayatihi yurikumul barqa khaufan wa tama'a. Dan di antara tanda kekuasaan Allah ialah Allah memperlihatkan kamu kilat. Barqa. Barqa ni kilat. Borak. Binatang borak tu maksudnya kilat lah. Laju seperti kilat. Maka dipanggillah borak. Barqun artinya kilat. Khaufan wa tama'a, dalam keadaan takut dan tamak. Jadi Allah perlihatkan kepada kamu kilat, kata Allah, yang mana kilat itu menyebabkan kamu takut dan juga kamu halobah. Takut apa? Takut sebab hasil dari kilat ini mungkin akan berlaku hujan yang lebat
akhirnya merosakkan tanaman, banjir dan sebagainya. Jadi bila tengok kilat ada orang takut. Dan ada situasi dan keadaan yang lain pula, bila tengok kilat kita rasa haloba dan tamak. Tamak sebab mungkin dah lama hujan tak turun, tiba-tiba nampak kilat. Maka ketika itu perasaan kita tamak, ingin sekali kalau hujan turun boleh menyuburkan tanaman. Jadi dua perasaan ini bersimpang siur di dalam hati manusia. Ada masa mereka takut tengok kilat, dan ada masa tengok kilat timbul kegembiraan dan harapan buat manusia. Wa yunazzilu minas sama'i ma'a, dan dia menurunkan daripada langit air, fayuhyi bihil arda, dan dia menghidupkan bumi dengannya, ba'da mautiha, selepas bumi itu mati. Inna fi zalika laayatin liqaumin yaqilun. Sungguhnya pada yang demikian itu adalah ayat tanda kuasa Allah bagi kaum yang berakal. Jadi Allah bawa perbandingan ini, hujan turun dari langit kemudian hidup bumi yang mati, nak beritahu manusia bahawa manusia pun akan hidup setelah dia mati. Kalau Allah boleh menghidupkan bumi yang mati, apalah susahnya Allah nak hidupkan kembali manusia yang telah mati. Jadi Allah menyebutkan tentang kilat dalam ayat ini, dan kilat merupakan di antara tanda kekuasaan Allah. Disebutkan dalam sebuah riwayat daripada Abdullah bin Abbas, katanya, pada suatu hari kami bersama dengan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pada satu musafir. Dalam satu musafir kami bersama dengan Umar Al-Khattab. Lalu kami telah ditimpa oleh keadaan sejuk, kilat dan juga hujan. Maka Ka'ab pun berkata, seorang sahabat Nabi yang lain kata, Ka'ab, nama dia Ka'ab, dia kata kepada kami, man qala hina yasma'ur ra'da, siapa yang berkata ketika mana dia dengar bunyi kilat, dia tengok kilat. Kilat bisa guruh kan? Kilat dilihat, guruh didengar. Jadi siapa yang berkata semasa dia melihat kilat, subhana man yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Ini boleh rujuk dalam surah Ar-Ra'du. Cari dalam surah 2 ada jumpa ayatnya. Subhana man yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih, 3 kali. Kata Ka'ab, Ufiya mimma yakunu fi zalikar ra'du, dia diselamatkan daripada keburukan kilat itu. Lalu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata kami pun mengatakannya. Lepas dia beritahu kami kata fa'ufina, lalu kami pun selamat. Kami tak ada apa-apa efek hasil daripada kilat itu. Kemudian aku telah bertemu dengan Umar Al-Khattab. Jadi kemudian kami pun jumpa Umar Al-Khattab dalam safar yang bersama tu. Tengok dia kemudian kata Ibnu Abbas, lalu kami dapati dia dalam keadaan menggeletar sejuk, dan asabat anfahu fa assarat bih, dia punya selesma, dia kena selesma. Kerana hujan turun, dia pun terkenalah selesma. Lalu aku kata kepadanya, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, kenapa ni? Lalu kata dia, bardatun asabat anfi, sejuk kena hidungku, dia kata, kesejukan terkena hidungku, maka aku pun terkesan. Lalu kata Ibnu Abbas, sesungguhnya Ka'ab ketika memberitahu kami ketika mana mendengar suara kilat, melihat kilat, maka dia telah mengajar kami satu bacaan. Itulah subhana man yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Maka kami telah afiat, sihat, tak ada apa daripada kesan kilat tersebut. Lalu Umar pun berkata kepada Ibnu Abbas, fahalla a'lamtumuna hatta naquluhu, kenapa tak beritahu aku sehingga aku boleh beramal dengannya. Ini dia punya Umar kan. Umar pun tak tahu kan. Kata boleh buat itu. Ka'ab ni sahabat Nabi, dia seorang qurra, ahli bacaan, dia ahli Al-Quran. Kepandaian membaca Quran dia di antara sahabat Nabi yang bacaan Qurannya terbaiklah. Kenapa kamu tak ajar aku sehingga aku boleh mengucapkannya? Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad,
menyebutkan bahawa apabila kamu mendengar bunyi kilat dan guruh, maka bacalah. Ini ada bacaan lain. Allahumma la taqtulna bi ghadabik. Ya Allah, janganlah kau bunuh kami dengan kemarahanmu. Allahumma la taqtulna bi ghadabik wa la tuhlikna bi azabik. Jangan kau binasakan kami dengan azabmu. Wa afina qabla zalik. Dan afiatkanlah kami sebelum daripada itu. Jadi ini doa yang Nabi ajar apabila melihat kilat. Jadi beramallah dengan apa yang Nabi ajar kan. Tinggalkanlah amalan-amalan yang entah apa-apalah kan. Pu kiri, pu kanan, mau tak ya kan. Saya pernah tengok satu orang tua di kampung tu. Bila angin datang kan, bunyi kilat, mendung, dia pun keluar rumah dia. Dia bacalah, pu kiri, pu kanan. Ini semua mantra-mantra warisan tradisi Melayu kita yang tidak diajar oleh Nabi SAW. Tinggalkan, sebab ada yang lebih baik. Wa min ayatihi an taquma as-samaa'u wal ardu bi amrih summa idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun. Dan daripada tanda kekuasaannya ialah langit dan bumi berdiri dengan perintahnya. Maksudnya dengan kehendak Allah, langit dan bumi berada di paksinya. Bumi berada di paksinya, langit teguh berdiri, langit teguh di tempatnya. Ini semua adalah kehendak Allah. Summa iza da'akum da'watan minal ardi. Kemudian apabila satu seruan memanggil kamu daripada bumi, ketika itu kamu pun keluarlah daripada bumi, yakni hari kebangkitan semula. Wa huwa allazi yabda'ul khalqa summa yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi wa lahul masalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dan dialah yang memulakan kejadian dan dialah yang akan mengembalikan semua. Ini Allah yang mula start ciptaan. Allah yang merintis ciptaan segala-galanya. Kemudian kata Allah, dialah yang akan mengembalikan. Setelah ciptaan Allah itu musnah, hancur lebur, maka Allah yang akan mengembalikan dia hidup kembali. Wa huwa ahwanu alaih, kata Allah, itu adalah lebih mudah daripada yang sebelumnya. Mengembalikan kehidupan semula itu lebih mudah daripada merintis, memulakan kehidupan. Jadi orang-orang kafir, mereka mempersoalkan bagaimana tulang-tulang kami yang dah hancur ni nak dibangkitkan kembali. Jadi Allah kata, dia yang mulakan kejadian. Nak kembalikan semula lagi mudah. Dulu tak ada contoh. Manusia dulu dibuat tanpa contoh. Lalu manusia ada. Dah ada, plan sudah ada, cuma dah musnah. Nak bangunkan balik yang sudah ada plan ya, lagi mudah kata Allah. Walahul masalul a'la, dan bagi Allah lah perumpamaan yang paling tinggi, misal yang paling tinggi. Yakni Allah ini masalul a'la, yakni sifat dia paling tinggi. Kalau kita sebut sifat apa? Sifat Allah yang Allah sifatkan tentang dirinya, maka jangan kita bandingkan dengan manusia. Allah mendengar, kita mendengar. Sifat mendengar Allah itu al-a'la, paling tinggi, optimum. Jangan kita bayangkan sifat mendengar Allah sama dengan sifat mendengar manusia. Demikianlah semua sifat-sifat Allah yang Allah sebutkan dalam Quran tentang dirinya, kita jangan bandingkan dengan manusia, makhluk. Sebab Allah ini sifat dia al-a'la, paling tinggi. Bukan saja Allah tak sama dengan makhluk, makhluk pun dengan makhluk tak sama lah. Kita ambil satu makhluk, syurga. Syurga. Dalam syurga ada buah apple, contoh kan. Dalam dunia ada buah apple. Apple dalam syurga, nama aja sama, tapi sifat tak sama. Itu antara makhluk dengan makhluk, antara syurga dengan dunia. Apple syurga dengan apple dunia tidak sama. Apalagi Allah kan. Bila Allah sifatkan dirinya dengan sesuatu sifat, Allah kata dia mendengar, dia melihat kan. Banyaklah sifat-sifat yang Allah bawa dalam Quran tentang dirinya. Kita terima sifat itu. Dan kita kata walillahil masalul a'la, dan bagi Allah sifat yang paling tinggi. Laisa kamislihi syai', tidak ada serupa apapun dengannya sesuatu. Jadi Allah menegaskan bahawa baginya walahul masalul a'la, baginya
kesempurnaan sifat yang paling tinggi. Macam juga kita bandingkan alam dunia dengan alam barzakh pun tak samalah kan. Alam dunia kalau kita bandingkan macam mana orang di alam barzakh boleh diseksa tak mati kan. Alam dunia kalau diseksa macam tu, digigit ular, dihimpit kubur, matilah kan. Jadi dah tak sama alam kubur dengan alam dunia. Kita datang lagi ke alam dunia lagi, tak samalah. Di saat sakaratul maut dengan saat sekarang pun tak sama. Di saat sakaratul maut, dalam hadis disebutkan bahawa kita boleh Allah tayangkan kepada kita semua episod video kehidupan kita lah, daripada awal sampai kita mati, dalam sakaratul maut yang begitu singkat. Tapi Allah boleh compact segala peristiwa yang kita lalui semasa hidup kita ini, daripada dosa-dosa, kebaikan kita yang kita buat sepanjang hidup kita ni, dalam saat hanya selintas itu boleh nampak semua. Tak sama masa sakaratul maut dengan masa di dunia pun dah tak sama. Itu belum lagi tinggalkan dunia, belum lagi kita berhijrah meninggalkan dunia, kita masih di sakaratul maut pun masa dia punya periodnya sudah tidak sama. Period semasa di saat sakaratul maut itu boleh compact sebuah video kehidupan. Sekarang boleh kan? Kita nak tayangkan video kehidupan kita, mungkin perlukan masa berpuluh-puluh jam, beratus-ratus jam nak tayang tu daripada awal tu. Semuanya yang kita buat daripada kita balik sampai kita mati, nak tayang balik sebab nampak. Jadi orang yang sakaratul maut dia akan nampak balik semua dalam masa yang singkat itu. Jadi sudah ada perbezaan yang tak sama di antara kehidupan dunia dengan saat sakaratul maut. Maka tak sama dunia dengan alam barzakh, tak sama dunia dengan alam mahsyar, tak sama dunia dengan syurga. Maka sudah tentulah tidak sama makhluk dengan Allah sama sekali. Walahul masalul a'la, bagi Allah sifat yang paling tinggi, yang paling sempurna, yang membezakan dia daripada makhluk. Wa huwal azizul hakim, dan dialah yang maha mulia lagi maha bijaksana. Kita berhenti itulah pada ayat 27. Biqadri hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ya Allah ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.